Anda sedang bersama YouTube channel dan podcast The Midnight Man with Jane Zanda. Pada malam ini, dua cerita yang telah disumbangkan oleh pendengar The Midnight Man with Jane Zanda akan dikemukakan untuk anda semua. Tanpa berlengah lagi, marilah kita bersama Jaden. Sekali lagi selamat malam saya ucapkan kepada anda semua di luar sana. Apa khabar anda? Saya harap anda semua baik-baik saja dan selamat datang kembali ke The Midnight Man with Jaden Zanda. Dan pada malam ini saya akan mengemukakan dua cerita yang telah disumbangkan oleh pendengar-pendengar saya di luar sana. Jadi tanpa berlengah lagi, marilah kita pergi ke cerita yang pertama. Baiklah, cerita yang pertama ini telah disumbangkan oleh salah seorang pendengar The Midnight Man with Jaden Zanda yang bernama Eddie. Dan ini berlaku semasa Eddie dengan kawan-kawannya pergi berkemah ataupun camping di Pulau Ubin di kawasan Pokok Getah. Dan sekarang tak silap saya dah jadi PA campsite. Inilah ceritanya. Eddie pergi camping ataupun berkemah selama 4 hari 3 malam bersama dengan 6 orang rakannya. Semua orang bawa ration, semua orang bawa. Orang bawa beras, ayam, Maggi, Milo, kopi, minyak, periuk. Macam nak lari rumah ya. Tapi pada malam pertama semuanya okeylah. Mereka sampai ke sana macam biasa, mereka akan pasang kemah, siapkan tempat masak dan juga reki tempat tu dan cari tempat yang ada air lah, ya. Dekat dengan tempat itu ada sebuah rumah dan sebuah gudang yang usang, dan ada juga sebuah perigi. Rumah tu tak jauh daripada Eddie lah dengan rakan-rakannya, dalam agak-agak dalam 100 meter jauhnya. Malam kedua pula ada kejadian yang saya tak dapat lupakan lah sampai sekarang. Masa tu Eddie nak buat api, jadi supaya tak gelap lah dan tu halau nyamuk. Susah sangat nak hidupkan api tu. Dah pun ada Zippo, minyak Zippo dan susah lah nak menyalakan kan. Dalam hati saya pun saya katakan kenapa tak nyala pula ni. Kayu kering dah ada, minyak Zippo lagi dah ada, ni mesti ada yang tak kena. Dan Eddie memang panggil kawan lah, lagi satu untuk tolonglah hidupkan api. Sama juga tak boleh. Jadi tiba-tiba sedang kawan dia tu nak hidupkan api, ada satu batu besar betul-betul jatuh depan Eddie. Terkejut dibuatnya. Kalau batu tu kecil tak apa, confirm mungkin kawan-kawan Eddie lah kan nak kacau-kacau. Tapi batu ni besar yang macam dekat gigi air Bedok Reservoir gitu. Dan Eddie pun tanyalah kan, siapa yang boleh campak batu sebesar gitu. Nasib tak kena kepala kalau tak satu lagi hal. Itu pada masa itu pun saya Eddie ni rasa mesti ada yang tak kena. Dan pada masa itu Eddie dan rakan-rakan dia pun bangunlah, lalu pergi ke tengah-tengah campsite dan duduk kat situ dengan kawan-kawan yang lain. Diorang pun tanyalah, kenapa tak nyalakan api kat sana. Masa Eddie pun cakap api tak boleh nyala, habis minyak Zippo pun tak boleh nyala, dan ada batu besar jatuh depan aku. Selepas Eddie cakap begitu, tiba-tiba suasana jadi senyap. Bunyi cengkerik pun tak ada. Tiba-tiba kita dengar suara sayup wanita menangis di daerah rumah usang tu. Keenam-enam semua tengok, antara satu sama lain tak tahu nak buat apa. Satu kawan dah mula baca ayat-ayat suci. Tiba-tiba api yang Eddie nak hidupkan tadi menyala serta-merta.
dan dapat rasa macam ada sesuatu yang sekelilingi tempat campsite kita. Macam berlari pusing-pusing sekeliling kita lah. Suara sayup tu menjadi sangat sayu. Orang kata kalau suara jauh dia dekat kan. Kita semua ketakutan lah. Tapi kita chill jugalah kan. Kalau kelang kabut, takut apa-apa pula terjadi. Jadi kesemua enam kita ni duduk rapat-rapat. Duduk rapat sampailah ke subuh. Setelah matahari naik, Eddie tunjukkan batu tu pada rakan-rakannya. Dan diorang kata, oh, ini kalau kena kepala dah jadi crime scene ni. Dan kita cek, kita pun mulalah periksa sekeliling. Dan apa yang Eddie nampak juga adalah tanda-tanda macam orang berlari berpusing-pusing di kemah mereka. Selepas tu malam kedua, ketiga, sehinggalah mereka pulang daripada Pulau Ubin, tak ada apa-apa pun kekacauan yang berlaku kepada mereka. Dan itulah cerita pertama yang telah disumbangkan oleh Eddie. Itulah dia pergi berkemah atau camping di Pulau Ubin. Saya pun dulu pernah juga pergi camping ke Pulau Ubin lah. Masa tu bersama dengan 6 rakan ke 7 rakan saya. Dan sama juga lah. Tapi saya tak silap saya lah. Masa tu saya berkemah dekat dengan Kampung Nordin, tak silap saya lah. Tapi tak ada apa-apa terjadi. Dan marilah kita bersama pergi ke cerita yang kedua yang telah disumbangkan oleh salah seorang pendengar bernama Remy. Cerita ini berlaku kepada saya semasa saya menjalani perkhidmatan negara di Old Police Academy. Dan semasa tu saya telah dimasukkan ke Bravo Coy bersama dengan skuad saya lah. Dan memang semasa perkhidmatan negara ni kita banyaklah latihan fizikal ya. Dan memang penatlah latihan fizikal dan juga latihan akademik di kelas di darjah ya. Dan setelah satu hari latihan, pada malamnya memang semua penat lah. Jadi apa masa yang kita ada, yang kita luangkan selalunya kita polish boot ataupun mengulang kaji lah pelajaran. Dan lights out memang pada pukul 10.30 malam. Jadi 10.30 malam ni lampu di dalam barracks semua nak kena dipadamkan dan semua kena tidur lah. Dan memang tidak ada apa-apa yang terjadi kepada saya. Tetapi salah satu hari tu adalah benda yang tak diduga yang berlaku kepada saya. Inilah ceritanya. Pada malam itu saya betul penat kerana latihan fizikal dan kelas lah pada siang harinya. Dan saya pun terus apabila letak kepala ke bantal terus tidur. Tapi saya rasa dalam beberapa jam jugalah saya rasa macam saya terjaga daripada tidur. Kerana saya rasa macam ada orang duduk di katil saya. Dan memang dalam barak kita ni, bilik barak saya ni memang gelap lah kan. Tapi ada juga cahaya-cahaya daripada lampu koridor. Dan saya pun buka mata saya dengan perlahan lah. Masih lagi ngantuk. Dan apa yang saya nampak membuat saya betul terperanjat lah. Dan terus bangun, terus terjaga. Saya nampak di ujung katil saya ni ada seorang perempuan sedang duduk. Dan perempuan ini dia memakai baju putih. Dan beliau tidak menghadap ke arah saya lah. Beliau menghadap ke arah depan, ke arah rakan saya lah. Itu yang buat saya terperanjat lah. Kerana memang saya rasa ada orang duduk di katil. Dan apabila buka mata saya nampak wanita ni lah.
Terus saya pun macam tergamam, tak tahu apa nak buat. Jadi saya pun memang takut masa itu, tapi saya tidak mahu menjerit, tidak mahu membuat kekecohan lah. Kerana semua yang lain semua sudah tengah tidur kan. Jadi saya pun dengan perlahan saya ambil gebor, ambil blanket, saya cover, saya tutup muka saya dengan bantal jugalah. Dan terus cuba untuk tidur lagi. Memang susah jugalah untuk saya tidur, tapi saya paksa diri dan berjayalah juga terus tidur hinggalah ke pagi. Apabila paginya saya beritahu apa yang berlaku kepada saya kepada rakan-rakan saya lah dalam skuad sama. Dorang kata, dorang pun ada rasa macam tak sedap jugalah pada malam itu. Tapi kerana terlalu penat lah, jadi dorang semua tidurlah. Cuma mungkin saya ni sikit punya tak laki lah, tak ada luck lah gitu kan. Jadi kenalah kacau dengan apa yang saya sangka ialah kakak cantik ataupun Pontianak. Dan itulah dua cerita daripada Eddie dan Remy, ya, dua pendengar yang telah menyumbangkan cerita mereka ke The Midnight Man with Jaden Zander. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka dan kepada anda di luar sana yang ada juga cerita, bolehlah email kepada saya. Alamat emailnya berada di bawah, ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tekanlah tombol lonceng tu untuk mendapatkan notifikasi apabila saya naikkan video-video yang baru. Dan daripada saya kepada anda, jaga diri dan selamat malam.